Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Alhamdulillah, jumpa lagi dalam video saya pada hari ini. Saya doakan sahabat-sahabat semua dipanjangkan umur dan dimurahkan rezeki, InsyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat, hari ini adalah hari yang mendukacitakan bagi seluruh umat Islam di negara kita, yang mana hari ini adalah penentuan kes mahkamah yang dibawa oleh Nik Aizlin yang menentang kanun Undang-Undang Syariah Kelantan. So hari ini keputusan tidak memihak kepada kerajaan negeri Kelantan. Ini adalah satu petanda yang amat buruk, sahabat-sahabat. Ini yang saya katakan Islam sekarang terancam. Saya daripada dulu saya kata Islam terancam ni bukan bermakna dari segi peperangan. Tapi sekarang ni Islam terancam dari segi fahaman-fahaman liberal yang berluasa dalam negara kita. Mereka duduk di banyak tempat dalam kerajaan. Itu sebab sekarang ni banyak orang liberal cuba untuk mengganggu-gugat undang-undang Islam di negara kita. Kenapa dia mesti fokus kepada undang-undang Islam? Sebab Islam adalah musuh bagi puak-puak liberal. Itu saya cakap, orang Melayu Islam bangkit. Lepas tu MP Melayu dalam pihak kerajaan bangkitlah. Bangkit untuk menegakkan agama Islam. Walaupun kau duduk dalam kerajaan, tapi kau MP Melayu yang mengatakan Islam, kita kena utamakan, kita kena mengagungkan agama Allah ni, Islam. Itu sebab dulu saya kata Islam terancam, Islam terancam. Ada juga MP Haprak daripada Hulu Langat mengatakan mana terancamnya. Nak bagi surau okey, nak bagi masjid okey, nak berceramah okey. Itu bukan soalannya kepala otak hang ni MP Hulu Langat, YB Sani. Yang aku maksudkan tentang Islam terancam ni dari segi fahaman-fahaman yang dibawa oleh liberal untuk merosakkan akidah umat Islam secara halus. Okey, apa yang kita lihat hari ini, apa yang kita dah dapat keputusan hari ini yang dikatakan oleh YB PAS, yang ini YB Takiuddin, bahawa hari ini adalah Black Friday, mana hari sejarah hitam. Pada hari Jumaat ni sejarah hitam bagi negara kita, terutama umat Islam. Tak malu ke kita mengaku kita Islam tetapi kita tak dapat nak mempertahankan undang-undang Islam? Kan? Yang duduk, bukan saya nak menyalahkan hakim-hakim lah, tapi sekurang-kurangnya hakim-hakim kena ambil tahulah sedikit tentang enactment agama Islam. Kan? Jadi yang ada kat dalam tu ramai yang orang yang mengaku Islam, Melayu Islam. Saya bukan nak pertikaikan soal keputusan hakim, tapi sekarang ni saya nak beritahu kepada semua masyarakat Islam dalam negara kita, bangkit untuk menegakkan agama Allah, bangkit untuk mempertahankan agama Allah, bangkit untuk mempertahankan undang-undang Islam dalam negara kita. So sampai bila kita nak jadi baruah-baruah kepada puak-puak liberal? Puak-puak liberal ni kita tak perasan, sahabat-sahabat. Mereka tu memang Islam. Mereka ada janggut macam saya. Mereka pakai kopiah macam saya. Mereka pun ada atas-tiza. Tapi mereka tu akan mempengaruhi umat Islam dengan cara-cara mereka dan untuk meliberalkan orang-orang Islam dan merosakkan akidah orang Islam. Cara halus yang cara kita tak nampak. Inilah puak-puak liberal suka mempergunakan orang Islam, yang macam saya katakan tadi, supaya mengelirukan umat Islam. Konon-kononnya dia ni lebay, dia ni ustaz, dia ni takkan nak ikut liberal. Ini yang digunakan oleh puak-puak liberal yang berada di dalam kerajaan. Ada satu ustaz pun sama juga. Dia menyokong pahaman-pahaman liberal. Dia menyokong kepada puak-puak yang membawa liberal. Sampai kerajaan PAS buat solat hajat dekat jambatan pun dia petikai. Sedangkan yang LGBT depan mata, benda-benda yang betul-betul maksiat depan mata, dia tak nak petikai. Sebab mereka pro kepada kerajaan liberal. Saya tak nak sebutlah nama ustaz tu. Kan? Kita buat apa nak popularkan ustaz tu. Tapi dia komen tentang solat hajat di jambatan di negeri Kelantan. Lepas tu dia kata, buat apa lagi kita nak buat solat hajat pasal orang bunuh diri? Orang gila, orang tak siuman kat Kelantan tu lagi banyak. Kenapa tak nak buat? Kan? Lepas tu last kali dia nak jual buku. Itulah ustaz-ustaz yang haprak ni, Atatiza yang haprak. Bukan semua.
segelintir yang mana pro kepada kerajaan sekarang, dia pro kepada pahaman-pahaman liberal. Tentang LGBT sah maksiat depan mata. Kau tak nak cakap. Sedangkan LGBT itu ada memang total tiada khilaf, di kalangan ulama mengenai perkara-perkara maksiat, kan? Berbanding dengan orang buat solat hajat di atas jabatan. Betul lah sahabat-sahabat, kan? LGBT tu memang tiada khilaf semua kalangan ulama. Itu dia tak nak petikai kan. Itu dia tak nak cakap pula dalam dia punya konten. Oh, dia petikai kan pasal solat hajat atas jabatan. Inilah sahabat-sahabat yang saya katakan Islam kita terancam. Islam kita sekarang ni dalam keadaan yang amat-amat kritikal. Sekiranya kalau kita tak bangkit, kalau kita tak balik kepada agama, kita akan bermasalah sahabat-sahabat. Sebab apa sahabat-sahabat? Puak-puak liberal ni akan menggunakan cara untuk menjauhkan umat Islam daripada ulama, menjauhkan umat Islam daripada agama, dan mereka akan menggunakan dasar-dasar mereka, fahaman-fahaman mereka, menggunakan orang Islam juga untuk memperbodohkan dan merosakkan sedikit demi sedikit akidah umat Islam. Inilah musuh-musuh Islam yang kita tak nampak. Sebab musuh Islam yang ada sekarang ni, dia pakai kopiah, dia pakai jubah. Kalau kita dengan orang kafir, kita jelas nampak dia kafir. Tapi inilah orang-orang munafik dalam Islam yang cuba untuk merosakkan agama Islam sendiri. Jadi apa yang berlaku hari ini sahabat-sahabat, kita berdoa kepada Allah Ta'ala supaya Allah bantu kita. Itu sebab saya kata, kalau kita sentiasa bersama dengan Allah, jaga agama Allah, insya-Allah Allah akan bantu kita. Jadi hari ini sebagai satu tauladan, hari ini sebagai satu contoh yang mana undang-undang syariat di negeri Kelantan telah diganggu-gugat dan telah mendapat kemenangan bagi pihak-pihak mereka. Jadi bermakna institusi agama Islam kita hancur. Lepas tu berkemungkinan dari sedikit demi sedikit institusi raja-raja pun kemungkinan akan terhapus sebab permainan licik mereka. Sebab ketua agama dalam negeri adalah sultan, ketua agama dalam negara adalah yang di-Pertuan Agong. So kalau macam gini punya enactment, macam gini punya undang-undang pun telah kalah, undang-undang Islam tak dapat dipertahankan, maka berjaga-jagalah sahabat-sahabat. Islam lagi terancam selepas ini. Ingat sahabat-sahabat, bangkit. Orang Melayu Islam bangkit. Bukan bangkit untuk berperang, bangkit untuk mempertahankan agama Allah yang suci. Kita bangkit untuk kita satu umat Islam dalam Malaysia ni untuk mempertahankan kesucian agama Islam. Supaya orang-orang yang bukan Islam rasa goyang dan dia tidak boleh memperkotak-katikkan undang-undang Islam dan juga agama Islam dalam negara kita. Itu sajalah perkongsian saya untuk hari ini sahabat-sahabat. InsyaAllah kita jumpa di lain-lain konten. Akhir sekali, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir!